Lepas tu dalam syair jahili disebut apa ni, idza qala Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Nah, kalau kata Hazami sebut, maka benarkan apa yang dia sebut, kerana apa yang dia sebut itu betul. Faham? Ini syair yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Jadi Hazami ni ucapan dia benar. Sebab apa? Sebab dia punya pendengaran sangat tajam. Dia boleh dengar tiga hari perjalanan, 3 hari 3 malam perjalanan, dia boleh dengar lah. Kalau musuh nak datang daripada mana-mana arah, maka dia dah dengar bunyi tapak kaki musuh sejauh 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan berapa kilometer? 80 kilo lebih kurang. Zaman dulu 3 hari perjalanan maksudnya 80 kilometer. Dia dah dengar dah pendengaran. Sebab tu kata Arab pada zaman dahulu, idza qalat Hazami fasaddiquha, kalau dia sebut benarkan dia. Fa innal qawla ma qalat Hazami, kerana apa yang dia sebut tu betul. Syair ni pun boleh guna jugalah dekat pok-pok apa ni, orang panggil apa jenis penjaduk bidah orang apa semua ni kan. Sebab geng-geng dia kalau dengar hak pok dia cakap, percaya semua. Walaupun dia buat keluar hadis, dia kata takhrij hadis ni apa semua kali ni, ada ulama lain pun takhrij juga. Dia kata betul. Terus dia kata, oh betul, ustaz ni kata betul. Sebab dia ada dalil. Ustaz tu tak ada dalil. Nah, maka kita kata kat dia, oh betul lah, hampa ni lebih kurang macam dengan orang zaman Arab dulu sebut, idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Nah, kamu ni dengan Hazami kata apa pun semua betul. Dan kalau kata apa yang Hazami sebut semuanya tak salah lah. Kira kemah lah kat hampa tu. Orang lain semua tak betul. Hatta Imam Nawawi sekalipun, Imam Nawawi pun tak betul. Tok guru dia betul lagi. Nah, ustaz dia betul lagi daripada Imam Nawawi. Saya baru ni sebut hadis berkenaan dengan ni, penin, telinga berdesing. Maka kalau telinga berdesing sebut selawat. Saya tak tengok pun dalam komen dalam page tu. Buka dalam komen, ya Allah ya Tuhanku. Nah, dalam perubatan Islam disebut kata bunyi dengungan telinga ni maksudnya ada gangguan makhluk halus, dia kata. Oh, yang kita bawa keluar dengan hadis, dengan dalil, dan sebut pula kata Imam Munawi syarah, kata kalau dengar bunyi macam tu maka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mula-mula kata tak, sebenarnya hadis ni tak betul, hadis ni tidak sahih. Tapi ada dalam perubatan Islam sebut kata apa ni, kalau bunyi dengungan tu maksudnya ada gangguan. Tu main hadis mana pula tu? Dia mula kata hadis kita sebut tak betul. Lepas tu bawah dia sebut pula dalam perubatan Islam, hadis ni dalam kalau kata bunyi macam tu kat telinga maknanya ada gangguan makhluk halus. Oh, kita kata, oi, dia sebut mula-mula yang kita sebut tak betul. Yang kedua dia buat keluar pula kenyataan. Kenyataan tu pula ambil hadis mana ni? Bodoh buat ni. Nah, tu tak layan. Letih. Hadis tu siapa sebut? Imam Nawawi riwayatkan dalam kitab beliau Al-Azkar. Siapa Imam Nawawi? Muhaddis kabir. Mustahil Imam Nawawi sebut dalam Azkar hadis maudhu'. Dia tak ada hadis ni dhaif yang sangat dhaif. Tu hang yang kata. Ulama lain ada kata dhaif sahaja, apa masalah dia? Dia kata kerana ada dhaif, kenapa nak pakai hak dhaif? Ada hak sahih ada. Bodoh lagi. Berapa kali dah bodoh ni. Nah, sebab dia duk bayang kalau dhaif maksudnya dhaif, sakit, lemah. Oh, dia terjemah. Nah, tok guru tu yang riwayat hadis tu hak dhaif tadi ni, dengan ingatan dia lemah. Ataupun dengan sebab-sebab yang tertentu dah menyebabkan dia jadi lemah hadis tadi. Mereka ni kalau ada zaman lah dibanding dengan kamu tu, bagi tak ada apa kamu tu. Nah, periwayat yang kamu kata dhaif tu, kalau duk ada zaman lah ni habis tu kamu ni, tak ada apa. Bukan itulah perbincangan kita ni. Cuma kita nak bagi tahu kata dhaif tadi pada bab mana. Adakah ulama tolak semua hadis dhaif? Dah, ulama tak tolak hadis dhaif semuanya. Kalau tidak, Imam Ahmad tak gunalah hadis dhaif untuk dalam pandangan hukum dia sekalipun. Kata dia, saya mendahului hadis yang dhaif dibandingkan dengan qiyas ataupun dengan pandangan saya sendiri. Tu kita nak buat macam mana? Ulama-ulama pun guna. Adalah syarat-syarat dia. Janganlah buat macam semua orang tak tahu, macam kamu seorang je tahu. Begitu kamu lebih tahu pada Imam Nawawi. Kamu lebih hebat pada Imam Munawi yang syarahkan hadis tersebut, yang tak kata pun hadis itu maudhu'. Kamu lebih hebat pada Imam Azizi yang dia dah syarahkan hadis itu dan dia tidak kata hadis itu maudhu'. Kamu lebih hebat pada As-Suyuti yang dia pun riwayat hadis tadi dan dia pun tak kata maudhu'. Kamu kemah sangat ni. Ni payah Allah. Bila tengok balik pengajian, bukan pengajian agama pun, bukan belajar pun belajar hadis, tapi
Ni suka copy paste. Lepas tu duk rasa dia apa roti. Lepas tu sebut pula kat kita, ustaz kena cek dulu hadis ustaz. Moga Allah ampunkan kita, moga kita semakin bertambah pengajian kita. Masya Allah, mabruk. Moga kita makin bertambahlah pengajian kita, jangan segan untuk belajar. Ya, alhamdulillah khair, jazakumullah khair. Kamu belajar di mana? Tanya dia. Tanya, kamu belajar di mana? Berapa tahun belajar? Nah, yang kamu boleh sebut macam tu, berapa lama kamu belajar dengan masyayikh, dengan guru tentang hadis tersebut? Ke kamu copy paste saja? Dengar daripada baca satu artikel, dengar YouTube 4 minit, terus kamu tak hukum. Gitu, mengaji. Mengaji apa bendanya macam tu. Ya. Ajib orang zaman sekarang ni, dia semua dia masuk bidang. Tidak. Saya kalau saya sebut saja dalam bidang mechanical engineering contohnya, saya saja buat ceramah pasal itu. Agak-agak orang yang bahagian tu main maki saya tak? Tobatlah maki. Saya bukan bidang tu. Saya boleh tak nak ceramah dalam bahagian pembedahan? Nah, pembedahan tiba-tiba buat dalam kuliah dalam masjid. Saya buat, hari ni saya nak syarah bab bedah. Tuan dengar apa yang saya nak syarah ni. Ada pakar bedah dalam tu. Dia kata bercanggah dengan apa yang dia mengaji, apa yang dia telah amalkan. Tak ada masalah tu nanti. Lepas tu saya nak cerita bab ubat-ubat. Tak tu. Saya nak cerita bab mechanical. Mekanik ni duk perbek kereta pun saya nak cerita bab tu ya. Enjin macam mana nak guna apa semua kali. Bolehlah kalau nak saya nak syarah, kalau bukan tu bidang saya. Tak boleh. Tapi yang herannya, dia bukan bahagian tu, dalam bukan bahagian agama, tidak belajar dengan sistem yang betul. Bukan sistem agama, bukan hanya mengaji di kuliah tuan-tuan ni. Pergi 4 tahun di UAE, pergi 4 tahun di Madinah, pergi 4 tahun di Mesir, pergi 4 tahun di Jordan. Bukan tu makna balik jadi alim. Dah. Dia ingat pergi 4 tahun masuk kuliah syariah, balik sirtu azharian, saya dah jadi azhari. 4 tahun saya duduk di sana kan, saya dah kuliah syariah. Ngaji tak dengan masyayikh, tak saya pergi kuliah ya. Pergi periksa, alhamdulillah dapat jadi jiddan. Khair, tak ada masalah. Kamu boleh nak mengaku kamu jadi alim pada waktu tersebut dengan 4 tahun saja pengajian kamu? Dia tidak, bukan 4 tahun saja, sekolah rendah pun saya mengaji. Oh, dia kira dengan sekolah rendah. Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah campur 6 tahun lagi, sampai ketika 6 12 tahun dah. Pergi ke Mesir 4 tahun, 4 tahun dapat dengan 12 dah 16 tahun. Lepas tu saya ambil master setahun setengah, 2 tahun campur lagi 14 16 18, PhD 3 tahun, 3 campur ni 20 lah, 20 tahun saya mengaji. Kau kira dengan sekolah rendah dia. Masa sekolah rendah duk mengapai Allahumma barik lana, hak tu je pun. Kotlah mengaji pada sekolah rendah tu dah baca kitab buh i'rab buh baris dah semua sekali macam Imam Nawawi, tak apa. Mengaji pun celup-celup macam tu je. Pergi ke Mesir tu barulah nak kenal, oh rupanya mubtada' ni marfu' lah. Baru tahu rupanya maf'ulun bih ni mansub lah. Mansub pula ada berapa jenis mansub pula ni. Kalau dia belakang alif ta, mansub dia dengan kasrah. Oh kasrah, bukan dengan alif no, bukan dengan patah no. Oh, baru tahu. Tak tahu tu pun setakat apa, Tuhfatus Saniyah. Habis Tuhfatus Saniyah syarah matan Jurumiyah. Tak masuk ni Ibnu Aqil, tak masuk lagi Ushmuni, tak masuk lagi no kitab Al-Kitab Imam Sibawai, tobat tak jumpa dah lah. Lepas tu balik, oh semua tak betul, ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena. Tauhid mengaji apa? Kitab tauhid. Kita akidah mengaji kitab apa? Ish, kita ni saya baca kitab kuliah tu pun mahzuf. Ada hak ni masuk periksa, ini tak masuk. Doktor kata hak ni tak masuk, tak payah baca. Ni tak payah baca. Nanti dia pergi mengajak kat masjid, dia buka, yang ni tak apa penting ni tuan-tuan ni. Ni tak payah baca sebab waktu saya di kuliah, doktor kata tak payah baca. Tak masuk periksa. Tutup, tak payah masuk. Buka. Sampai muka surat 100. Kita baca muka surat 100 terus. Sebab hak tadi semua tak penting, tak masuk periksa. Bodoh. Dia ingat mengaji macam tu kot. Kita tahulah sistem kuliah. Sistem kuliah macam mana? Kita pun masuk universiti juga. Dia ingat kita ni tak masuk universiti, tak mengaji sistem universiti macam mana. Sistem universiti mengaji daripada kulit ke kulit kan? Tak mengaji kulit ke kulit. Tu kena akui sungguh-sungguh. Tu dia kena akui. Sya'a au aba, nak ke tak mau kena mengaku. Betul tak mengaji tak habis, satu persatu dipelajari di dewan kuliah? Betul ke tak betul? Mengaku dulu yang tu. Tak akan mengaku, mesti kena mengaku. Jadi mau tak mau nak ambil mana ilmu di luar, masyayikh mengajak di luar. Hak ni yang bertahun ni, yang mengaji daripada kulit ke kulit balik.
belajar fiqh. Fiqh bukan boleh daurah. Banyak kitab daurah dia semua pergi daurah. Fiqh baca kitab apa dah? Iqna'. Berapa kali? 3 bulan. Oh, saya 3 bulan mengaji Iqna'. 3 bulan Iqna'. Masya-Allah. Mengaji macam mana tu? Baca. Baca habis. Alhamdulillah saya dah habis Iqna'. Gila babi apa ni? Saya baca Mahibus Samad, Syarah Zubat dengan guru saya 6 tahun. Tu pengajian setiap minggu pergi. 6 tahun pengajian. Pergi setiap minggu. Sekali mengaji 3 jam. 2 jam pengajian. Satu-satu 6 tahun. Nak kena pergi jumpa dengan guru. Pergi ke kampung dia. 3 jam perjalanan daripada Kaherah. Pergi ke kampung guru. Kan guru saya mai pula ke Kaherah. Mengajak di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Tu pun apa ni, kalau berulang pergi ke kelas dia saja pun setahun 2 tahun baru khatam satu kitab. Bukan masa 3-4 hari. Tu kita heran. Tiba-tiba boleh nak komplain, nak cakap bab agama macam dia mengaji tu semua dia mengaji. Ini masalah paling besar yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Dan ini kata ulama, ini antara balak yang berlaku ketika mana sistem kuliah diperkenalkan. Ketika umat tadi tidak mengambil sistem yang luar. Saya tidak katakan bahawa tidak boleh ambil sistem kuliah, tak kena ambil, kerana ini wasilah zaman sekarang. Para asatizah, guru-guru, kalau tidak ada BA, tidak ada master, tidak ada PhD, puak tu ambil. Puak tu ambil, kita tak boleh buat apa. Bila mereka ambil PhD, tuan-tuan, mereka akan duduk di sektor, mereka akan duduk di tempat-tempat yang penting dalam negara. Dia duduk dalam penting dalam negara. Mereka yang membina undang-undang. Jadi akhirnya yang jadi teruk sahaja kita yang kena teruk. Kalau kita tak ambil, kita kena ambil juga. Sebab tu ambil tu bukan hanya sebagai tujuan, tak, sebagai wasilah sahaja. Untuk kata ada DR kat depan, untuk apa? Untuk wasilah. Kawan-kawannya, orang yang tak sepatutnya bercakap, jangan bercakap dalam bahagian tersebut, ataupun jangan bercakap dalam bidang ni, kerana kamu bukan ahli dia. Itu saja. Guru-guru kami sangat mengambil berat tentang masalah itu. Guru kami Syekh Yusri, Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, Mufti Mesir. Syekh Ali Jumaah kata apa? Syekh Ali ni profesor doktor, ahli majlis tertinggi para ulama Al-Azhar Al-Syarif. Dia kata apa? Dia kata la tatakallam qabla ad-dal. Jangan kamu nak nak bercakap sebelum ada huruf dal kat depan. Dal apa dia? Doktor. Kena ada doktor, dia kata. Sebab apa kena ada doktor tadi? Sebab tak mau bagi orang yang tak ada doktor ni bercakap. Bukan tak ada doktor bercakap, orang yang ada doktor tapi ilmu dia merosakkan umat. Tidak. Ialah para guru alim ulama kita yang tidak ada doktor, ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Orang ulama-ulama kita dulu balik daripada pondok mengaji kitab apa? Al-Jurumiyah, baca kitab di kampung, kitab Matla'ul Badrain, baca kitab Subulul Sabilal Muhtadin, kemudian baca kitab Tauhid Bakurah, baca kitab Faridatul Faraid, baca kitab-kitab Jawi saja. Tapi umat ni boleh bersama pada waktu tersebut, duduk sekali, elok akidah mereka, balik mengaji daripada Timur Tengah. Tapi kalau kata tidak belajar dengan sistem yang tepat, balik baca kitab tinggi-tinggi pun umat jadi lagi rosak lagi, lagi lari daripada apa yang telah ditinggalkan oleh para solihin yang terdahulu. Zikir kurang pun, selawat pun tak pun, pandai mengata ke orang dia. Lepas tu umat jadi apa? Umat jadi tinggal dengan amalan. Umat jadi lari daripada perkara yang sepatutnya mereka fikirkan pada waktu tersebut. Dan seronok, saya ada doktor, saya ada semua sekali. Kita kena ada juga benda tu, tapi bukan untuk tujuan tu. Faham? Saya pun dalam proses ke tu. Saya pun proses ke arah tu juga. Ibu ayah doa lah. Doa moga-moga kita ambil tadi kerana Allah. Kalau ambil doktor PhD tadi ni kerana Allah. Kerana Allah untuk apa? Untuk kita nak pertahan agama Allah Ta'ala ni. Ahli Sunnah wal Jamaah, Syairah dengan Maturidiyah ni dijaga. Kerana kalau tidak ada perkara tersebut, masyarakat sekarang dia pandang ke arah tu. Kata ni ada doktor, ustaz tak ada apa pun. Ustaz tak ada doktor. Tapi dia cakap walaupun tak betul, orang akan lebih pandang pada yang tak betul itu daripada yang betul, walaupun kerana tak ada pangkat macam dia. Perluan sekarang ni. Itu maksudnya. Itu kalau kata kawan-kawan kita di pondok dan sebagainya, kalau mereka boleh sambung pengajian lagi, ambil dalam sistem akademik, untuk apa? Untuk wasilah. Bukan tu sebagai ilmu, tidak. Ilmu yang kita mengaji itu, yang ini sebagai wasilah saja, keperluan tadi. Tuan-tuan tahu ketika JAKIM nak cari orang untuk nak jadi panel kepada jabatan tasawuf, bahagian tasawuf dalam JAKIM, berapa orang yang dia cari? Dia nak yang ada PhD, tapi tambah D kat depan. Buat kad body DR macam tu, mana boleh.
Tak boleh. Lepas tu kita jangan duk marah kat luar saja, kita tak ambil sistem. Para ulama Al-Azhar Al-Sharif, mereka alim dalam bidang, mereka menceburi juga dalam bidang akademik, tak tinggal. Lepas tu jangan ada tasadum, maknanya tidak boleh berlaku percanggahan di antara dua bidang ni. Tu kita tak senang kalau dengar ada orang duk hentam sistem pondok, orang pondok duk hentam sistem akademik. Patutnya gabung dua-dua. Patut nak dapat ilmu, ya sistem ini, sistem pondok, nak dapat ilmu betul-betul. Tapi jangan tinggal juga sistem akademik, kerana keperluan zaman sekarang ni. Kalau tidak akan naik orang yang tak sepatutnya. Iza wusidal amr ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kenalah zaman ni. Orang yang tak sepatutnya naik jadi bidang tersebut. Kenapa? Kerana kita sendiri abaikan. Betul-betul. Saya pun dah lama baru duduk fikir benda tu. Belum ni pun dengan jalan kita lah. Tu yang duduk sampai kat Mesir ni 16 tahun, kat 20 tahun dah duduk kat Mesir. Tapi kalau tak ikut jalan tu pun tak jadi juga. Kita tak boleh lah nak pertahankan ahli sunnah wal jamaah kalau setakat 4 tahun saja pengajian. Tak boleh, tak akan boleh. Pengajian ni kena lama. Para ulama dulu lama mengaji. Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu belajar fiqh Syafi'i saja 40 tahun. 40 tahun mengaji. Mana ada zaman dulu mengaji 4 tahun. Semua 40 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tu pengajian macam tu zaman dulu. Tak ada istilah kita kata zaman lah lagi laju, Ustaz. Orang boleh cerdik dalam 6 tahun ni, 4 tahun boleh cerdik dah. Khair, tak masalah. Kamu cerdik pada Imam Syafi'i? Ada orang zaman lah yang lebih cerdik pada Imam Syafi'i? Ada. Imam Syafi'i pun sebut dalam syair dia, tulus zaman, mesti panjang masa. Panjang masa kena mengaji tadi. Kamu lebih cerdik, kamu cerdik, khair, tak ada masalah, boleh buat mazhab baru lepas ni. Tak ada orang lebih cerdik pada imam 4 mazhab. Tak ada ulama yang lebih hebat yang zaman sekarang ni yang akan melangkaui para salaf yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Takkan boleh. Tu pun mereka tak pernah sebut dalam kehidupan mereka mengaji 4 tahun. Mesti lebih daripada masa tersebut. Sekurang-kurang zaman dulu 20. Betul ngaji. Mengaji apa ni? Mengaji agama. Agama ni nak bawa orang kepada Tuhan ni. Takkan nak bawa orang kepada Tuhan mengaji 2 tahun. Lepas tu lagi hebat mengaji Google, lagi hebat kat tu. Buka YouTube 4 minit dengar. Lepas tu hentam habis semua ulama, tak betul semua 4 minit. Yang ulama tadi mengaji 20 tahun, dia mengaji 4 minit. Dengar seorang dia cakap. Dia hentam ulama yang mengaji 20 tahun ni, kata dia tak jumpa macam kawan ni jumpa. Saya jumpa dah, alhamdulillah. 4 minit saya mengaji, jumpa dah. Ustaz mengaji sampai 20 tahun tak jumpa dah. Hukum tadi noh. Saya kemah lagi gitu. Kemah kata dia. Ambil ni datang ni, boh tak kepala dia. Faham tak? Terus dah malah terbeletiak sikit. Tiba-tiba main kok perlih kok belah Penang ni dia nak terbeletiak pula. Lepas tu masjid kena jaga betul. Jangan duk masuk orang tak betul. Nanti rosak jemaah. Hak tu ya. Kena jaga. Masjid ni alhamdulillah lah khair. Tuan Jizabili ada tak apa. Ada masjid-masjid yang kadang-kadang tengok ustaz ni terkenal, masuk main lagi rosak jemaah. Berapa banyak masjid. Hari ni kita mengajak, esok pok dia mengajak. Hari kita mengajak, pok dia tak main. Hari dia mengajak, pok kita ada, pok dia main. Pok kita teruk. Betul tak? Betul masjid kata tak, kita nak terbuka Ustaz. Kita kena terbuka kan. Bukan terbuka tu terbodoh orang panggil. Yang kita pergi panggil mereka, tolong panggil pula mereka. Yang mereka tobat tak main kat kita. Sungguh tak main. Sungguh. Saya pergi satu surau di Kuala Lumpur. Surau ni nak panggil banyak kali lah. Saya tak mau pergi. Tak mau pergi kerana apa? Kerana hari ni saya mengajak, esok pok dia mengajak. Tak mau sebut lah nama-nama, terkenal lah semua ni kat KL ni. Esok saya mengajak, hari ni saya mengajak, esok dia pemajak lah dah. Saya kata kenapa abang buat macam ni? Hari ni saya, esok dia pula, dia ni pula mengajak. Lusa ustaz kita mengajak, tulat ustaz dia pula mengajak. Dia kata ni permintaan jemaah ustaz. Permintaan jemaah mana saya kata? Masalah saya nak tanya satu ya. Pok dia mai dak waktu saya mengajak? Depa mai dak waktu saya mengajak? Tak, depa tak mai dah. Depa pergi surau lain. Pok kita, hak kita hak duk mai ni, hak tadi duk ada dalam surau tadi. Hak waktu saya duk mengajak. Depa ni ada dak waktu kawan ni mengajak pula hak esok. Oh depa ni tak pergi mana dah Ustaz? Memang duk sini ya. Nampak tak teruk? Tu bukan terbuka tu. Tu tak cerdik orang main. Ada pula buat macam tu. Kesian kat jemaah. Hari ni okey, esok masuk taik balik. Lusa dia cuci balik, keluar balik. Taik dia tinggal dah sikit. Lepas tu tulat masuk taik lagi kali ketiga. Tak teruk lah kawan tu.
Teruk lah. Tu kena cerdik, jangan buat tak elok. No? Dan mereka sekali-kali takkan dengar kita cakap. Tu yang nak kena faham. Mereka takkan dengar kita cakap. Kalau mereka betul nak mengaji, mereka akan mai mengaji. Dan mereka bukan bercakap, mengaji, bukan bercakap. Ni tak mai dalam majlis nak bercakap. Dia pun nak bercakap juga. Lepas tu ada seorang mai dalam majlis Syekh Ali Jumaah. Waktu mai tu terus nak komplain. Syekh tu kan mengajak ni. Dia mai, saya nak tanya soalan. Syekh tu jangan tanya lagi. Sabar tu, jangan tanya. Mengaji dulu. Mengaji dulu. 2 minggu. Syekh kata. Lepas 2 minggu ikut kelas ni, tanya. Lepas 2 minggu senyap. Dia mai. Lepas 2 minggu tak tanya. Syekh tanya pula. Mana? Kata nak tanya. Dia kata saya nak tanya macam mana. Rupanya banyak saya tak faham sebelum ni. Saya duk ingat saya faham. Lepas saya ikut dengar, baru saya nak faham. Oh, rupanya macam ni. Saya faham tak betul. Lepas tu nak tanya lagi. Nanti dulu. Nanti dulu baru tanya. Yang ni patutnya pokok-pokok ni kena buat. Nah, patutnya mai duduk mengaji, bukan mai kerja nak komplain. Nah, itu sepatutnya. Tapi yang ni depa payah nak buat. Sebab depa bukan pergi mengaji pun. Depa nak dalam dewan seminar. Depa nak kena jual meja. Kan? Baru boleh ngaji. Depa boleh. Oh, kita makan. Okey, 10:30. Minta maaf noh. Boleh tiak pula dah. Lepas ni tak boleh tiak lah. Nah, tu ya, sekat tu ya. Sekejap lagi kita start lepas makan, pukul 11 kita start lagi terus saya baca kitab. Saya tak boleh tiak lah. InsyaAllah tak boleh tiak. InsyaAllah.